Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hello Sintok kembali untuk episod yang seterusnya. Masih lagi bersama saya Syahril Sarafudin. Diberi amanah oleh pihak UUM untuk bersama dalam berapa episod saya rasa dalam 4 episod juga bersama dengan tetamu dalam bidang yang berbeza. Dan hari ini kita nak cerita satu lagi perkongsian ilmu yang sangat best sebenarnya bila kita cakap tentang bidang-bidang yang ditawarkan oleh Universiti Utara Malaysia UUM. Tapi sebelum itu saya nak ajak rakan-rakan semua, boleh tak kita imbas kembali masa kita sekolah rendah dulu, belakang buku latihan kita ada tulis apa? Rukun negara. Ingat tak rukun negara? Yang pertama apa? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kalau kita perasan lima item dalam rukun negara ni disebut keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Ini satu elemen yang sangat besar sebenarnya bila kita cakap tentang perlembagaan dan undang-undang. Dan bila kita sebut tentang undang-undang, bagaimana kita nak daulatkan undang-undang? Pastinya kita kena tahu tentang undang-undang itu sendiri. Disebabkan itulah banyak universiti yang menawarkan ilmu pengajian tentang undang-undang, dan ini satu perkara yang sangat menarik untuk kita kongsikan kerana di Universiti Utara Malaysia juga kita ada Pusat Pengajian Undang-Undang SOL, School of Law. Dan hari ini kami sangat bertuah kerana tiga big gunnya ataupun figura utamanya sudi untuk bersama kita pada hari ini. Jom saya perkenalkan kepada anda semua. Ini dia tiga tetamu istimewa yang bersama saya untuk bercerita tentang tajuk yang mungkin santai sikit, kenali dan cintai Pusat Pengajian Undang-Undang UUM. Di ujung sana, kita ada Profesor Madya Dr. Yusra Mizamat Isa Elias Yusof yang merupakan Dekan SOL. Prof Madya Dr. apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat tak? Ya, sihat. Minta maaf lah ya ambil masa sebab tahu semua busy kan, tapi Ya. sudi datang tu kami sangat bersyukur. Terima kasih Ya. banyak. Okey, dan ini orang kuatnya. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Hussein, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Doktor apa khabar? Baik, Ya, Alhamdulillah. Okey, dan sebelah saya, Profesor Madya Dr. Muhammad Zakhiri Makno, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Ini bab inovasi Ya, insyaAllah. Oh, saya ada banyak soalan tentang inovasi. Macam mana nak inovasi dalam law kita jawab lepas ni. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita sebut tentang undang-undang ini, doktor skeptikal saya dulu, law ni susahnya. Kalau dengar je undang-undang kita rasa macam alamak. Tapi bila dah kenali dan cintai tu, kadang-kadang orang dah jatuh cinta. Jadi, kita nak minta doktor bagi pengenalan kepada kita untuk Pusat Pengajian Undang-Undang di UUM ni. Mungkin backgroundnya, bila bermula dan sebagainya. Doktor boleh kongsikan? Terima kasih Cik Syahril. Saya sangat terhutang budi dan terima kasih kami anggap jemputan pada hari ini ke program Hello Sintok ni satu peluang dan juga penghargaan kepada kami di Pusat Pengajian Undang-Undang. Sebab ini adalah satu wadah untuk kita biarkan ataupun memberikan peluang kepada masyarakat mengenali Pusat Pengajian Undang-Undang di Universiti Utara Malaysia. Kalau disoroti lembaran sejarah ya Cik Syahril, sebenarnya dulu bidang undang-undang ni dia berpayung di bawah Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-Undang bermula 2003. Dan kemudiannya tanggal 1 Julai 2011 merupakan tarikh keramat yang kami tidak akan lupa kerana bermula detik itu dibentuknya Pusat Pengajian Undang-Undang. Maka kita ada penawaran kepada program undang-undang di peringkat sarjana muda dan juga di peringkat pasca siswazah. Dan kami berbangga dan juga beriltizam untuk merealisasikan pelbagai visi dan juga misi selaras dengan moto Universiti Utara Malaysia iaitu ilmu budi bakti. Kalau kita teliti kepada visi Pusat Pengajian Undang-Undang itu adalah untuk membina pusat kecemerlangan yang terkenal dalam bidang undang-undang. Artinya penjurusan di situ adalah dalam bidang undang-undang. Pada masa yang sama kita bertekad untuk merealitikan misi Pusat Pengajian Undang-Undang iaitu untuk melahirkan dan mendidik pemimpin dengan ciri holistik yang berasaskan ilmu undang-undang dan kita harapkan mereka akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada komuniti global. Baik. Itu secara pengenalan Cik Dekan Syahril. punya susunan ayat tu terbaik. Okey, sebelum saya beralih kepada Timbalan Dekan, kita nak tahu juga di peringkat SOL ni, Pusat Pengajian Undang-Undang ni, berapa ramai para pelajar dan mungkin berapa program-program yang ditawarkan, Doktor?
Ya, terima kasih Cik Syahrial. Ketika ini pelajar di Pusat Pengajian Undang-Undang melebihi 500, iaitu 536. Itu di peringkat sarjana muda. Baik. Artinya di situ ada 447 pelajar peringkat ijazah sarjana muda undang-undang Baik. dan bakinya 89 adalah terdiri daripada pelajar ijazah sarjana muda, falsafah, undang-undang dan perniagaan. Dan di peringkat pasca siswazah kita mempunyai ketika ini dari tahun 2003 ini 2023 seramai 100 orang yang mengikuti program di peringkat pasca siswazah yang terdiri daripada beberapa program peringkat sarjana iaitu sarjana undang-undang korporat, sarjana undang-undang komersial, sarjana undang-undang sumber manusia dan seterusnya adalah sarjana undang-undang secara mod penyidikan penuh. Dan satu lagi adalah yang paling juga menjadi pilihan masyarakat pada hari ini di Pusat Pengajian Undang-Undang adalah program Doktor Falsafah. Oh, okey, menarik. So itulah antara beberapa program. Ya. Itu sebenarnya saya nak detailskan dengan timbalan betul. Dekan Hal Ehwal Pelajar ini. Sambil kita bawakan juga paparan visualnya ini di website rasmilah Pusat Pengajian Undang-Undang. Jadi para penonton semua yang mungkin nak tahu dengan detail boleh klik saja laluan yang dipaparkan ini sebenarnya, jadi memudahkan untuk kita faham. Tapi mungkin dari sudut timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Madya Dr. Muhammad Azam, itu antara program-program yang disebut oleh Dekan tadi. Cuma kalau kita boleh perincikan apa elemen-elemen perbezaan yang dibawakan di setiap program-program ni. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat di ini, kami di Pusat Pengajian Undang-Undang, kami menawarkan pengajian di peringkat sarjana muda. Betul. Dan juga di peringkat sarjana pasca siswazah di sini. Jadi kalau kita tengok secara terperincinya, di peringkat sarjana muda, kami mempunyai 2 program. Baik. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Dekan tadi, iaitu yang pertamanya adalah sarjana muda undang-undang dengan kepujian atau ringkasnya kita sebut LLB Hons. Jadi ini yang menjadi program utama kami di sini di peringkat sarjana muda. Kalau kita lihat sejarahnya, program ini kami mula tawarkan kepada pelajar di semester November sesi 2003-2004. 2003 bermula. Ya, 2003 bermula. Makna kata ini dah lama lah di sini. Dan program ini diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk penawaran bermula pada 4 Ogos 2003. Dan di sini kami mendapat kelulusan daripada hasil daripada mesyuarat jawatankuasa akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA pada tanggal 27 Mac 2008 yang memberi pengiktirafan ataupun perakuan akreditasi kepada program LLB ini. Baik. Dan inilah yang pentingnya pengiktirafan profesional yang kami perolehi daripada Lembaga Kelayakan Profession Undang-Undang pada tarikh 16 April 2009 yang secara tidak langsung mengiktiraf graduan LLB itu sebagai orang yang berkelayakan untuk beramal di bawah maksud Akta Profession Undang-Undang 1976. Dan ini berkuat kuasa pada 16 Mac 2008. Tapi ketika ini kalau kita lihat di peringkat awal graduan daripada LLB kami ini, mereka perlu mengikuti 3 kursus yang terkandung di dalam Certificate of Legal Practice ataupun CLP di sini, iaitu melibatkan subjek conveyancing practice, drafting, pleadings and opinion writing. Kemudian ya di sini kami telah mendapat pengiktirafan penuh yang mana tidak perlu lagi untuk mengambil subjek CLP ini dikecualikan bermula pada 28 Februari 2015. Baik. Jadi secara sepenuhnya hasil graduan kelulusan daripada Pusat Pengajian Undang-Undang, mereka tidak perlu lagi untuk mengambil mata khusus CLP. Mereka terus layak secara sepenuhnya diiktiraf mengikut Akta Profession Undang-Undang 1976. Dan di sini kalau kita lihat Cik Syaril, program LLB ini kami menawarkan kepada pelajar adalah untuk pelajar mendalami ilmu-ilmu perundangan. Yang mana melibatkan undang-undang awam dan juga melibatkan undang-undang persendirian. Betul. Dan secara tidak langsung juga di sini pelajar dilengkapkan dengan
aspek substantif dan juga procedural law. Jadi di sini untuk melengkapkan pelajar itu layak di bawah untuk beramal dalam bidang perundangan bagi maksud Akta Profession Undang-Undang 1976. Baik. Itu program kami yang pertama. Baik. Baru pertama tu. Baru yang pertama sikit. Program yang kedua BLLB adalah BPLB. BPLB, iaitu Sarjana Muda Falsafah Undang-Undang dan Perniagaan Baik. dengan kepujian BPLB kami ringkas di sini. Suatu yang unik berkaitan dengan program ini adalah merangkumi 3 bidang pengajian. Okey. Iaitu kalau kita lihat di sini dia kombinasi daripada bidang falsafah, bidang undang-undang dan perniagaan. Baik. Itulah yang menjadi BPLB itu, Philosophy, Law and Business. Ini suatu yang unik, program yang ditawarkan UUM dan boleh saya katakan di Malaysia ini program yang pertama ditawarkan mempunyai kombinasi 3 elemen penting di sini. Dan di sini juga menjadi satu yang sangat baik apabila kita menyediakan pelajar bukan sahaja elemen undang-undang tetapi mereka juga falsafah, ilmu falsafah itu sendiri dan akhirnya kepada perniagaan. Baik. Itu di peringkat sarjana, di peringkat sarjana muda. Dan yang keduanya adalah di peringkat sarjana. Di sini kami mempunyai beberapa program lah terkait ini sebagaimana yang rekan saya nyatakan tadi dan juga dekan katakan tadi, iaitu kami mempunyai sarjana undang-undang komersial ataupun master commercial law. Yang keduanya sarjana undang-undang corporate law dan yang ketiganya sarjana undang-undang sumber manusia. Yang ini dia melibatkan mixed mode ataupun coursework dan disertasi kita kata sini. Dan kami punya satu lagi iaitu sarjana undang-undang yang mode-nya adalah secara penyelidikan sahaja. Dan yang terakhirnya adalah PhD, itu Doktor Falsafah sendiri yang mana menjurus kepada bidang undang-undang kajiannya. Baik. Terima kasih doktor. Saya ada banyak soalan berantai nak diajukan tapi lama tunggu sebelah saya ni. Kita nak beralih kepada Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Bila kita sebut tentang penyelidikan, inovasi itu yang menarik. Jadi di bawah portfolio Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, bagaimana melihat universiti secara amnya dan juga pusat pengajian undang-undang secara khususnya memainkan peranan penting? Terima kasih Tuan Syaril. Kalau cakap dengan penyelidikan dengan inovasi ni dia tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisahkan dia kena seiring. Seiring. Jadi kalau konteks UUM tu UUM telah mengeluarkan bajet begitu besar lah. Pertama sekali sebelum kita buat research tentu kita perlu ada library. Dia perpustakaan. Jadi perpustakaan kita ni kita ada satu perpustakaan yang khusus untuk program undang-undang tu sendirilah di tingkat 5 bangunan library tu. Baik. Jadi selepas itu kita ada juga menyediakan universiti kita ada menyediakan platform online resources di mana para penyelidik dapat melakukan penyelidikan secara online untuk mendapat banyaklah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan undang-undang yang membantu research tu sendiri. So dari segi peranan RIMC iaitu pusat penyelidikan dan inovasi peringkat universiti, kita di peringkat School of Law ni kita ada School Center of Excellence. Dari fakulti undang-undang ni kita ada Legal and Justice Research Center lah. Dan kita ada fellow-fellow kita yang membuat penyelidikan secara tuntas. Meliputi multidisciplinary punya kajian yang menyeluruh. Jadi dari sudut inovasi ni, bercakap inovasi ni kita tak pisahkan dengan perlibatan pelajar sekali. Jadi tahun ni di bawah kepimpinan dekan iaitu Associate Professor Dr. Yusra Miza, kita telah rencanakan kepada Law Lab. Law Lab. Di sini mana pensyarah-pensyarah yang telah menyiap kajian-kajian yang mana dana-dana dari segi kerajaan, FRGS, DRGS, LRGS ataupun gerai industri itu sendiri telah tamat penyelidikan tu. Pensyarah kita akan berdedikasi, devote diri dia itu dalam law lab dengan pelajar ada sekali untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan inovasi yang baru. Jadi inovasi ini saya ingat pensyarah kita tahun ni saja telah menyertai, saya ingat tahun lepas 2022 kita telah menyertai lebih 7 pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa dan tempatan lah. Dan kita hasilkan banyak output yang insya-Allah memberi satu sumbangan kepada dunia akademik dan masyarakat seluruhnya insya-Allah. Itulah menarik penyelidikan dan inovasi. Itu saya nak tahu dia punya yang mendapat manfaat langsung tu adalah pensyarah dan juga penyelidik-penyelidik yang berada di UUM lah. Di UUM dan masyarakat. Contoh saya ambil contoh sebagainya
Contohnya seorang pensyarah. Okey. Dia buat kajian berkaitan dengan contohnya probate dan succession. Baik. Iaitu ilmu faraid. Kalau pensyarah tu dia bangunkan app. Okey. App, jadi melalui app itu membantu masyarakat. Dia tak payah nak klik faraid secara tradisional. Baik. Tapi klik saja nama-nama dalam app tu appear berapa portion dia kan. Berapa bahagian dari segi faraidnya. Itu juga kan contohnya dari segi purusan harta, purusan pusaka kecil ataupun besar kan. Kalau pensyarah tu dia bangunkan selepas kajian berkaitan dengan probate and succession tadi, dia mengasihkan tata cara ataupun prosedur. Macam mana dia mengurus dokumentasi di pejabat tanah, di mahkamah tinggi dan sebagainya, bergantungkan nilai aset itu sendiri. Jadi secara tak langsung membantu masyarakat secara. Jadi saya percaya pensyarah-pensyarah fakulti Universiti Utara Malaysia ni kita punya kemahiran yang cukup untuk membangun aplikasi itu, insya-Allah. Baik. Berdasarkan banyak jenjang pendidikan lah. Jadi baru-baru ni pensyarah kita sampai di peringkat antarabangsa lah melalui grant Erasmus. Baik. Iaitu community engagement punya pembangunan climate change khusus. Ini satu-satu yang mungkin bidang-bidang yang kita lebih akan explore khususnya pada tahun ni dalam bidang climate change dan sebagainya. Merupakan satu inovasi yang saya bukan sahaja sumbangan je di peringkat Northern Region, tetapi Malaysia dan dunia seluruh, insya-Allah. So bila kita sebut penyelidikan dan inovasi ni, biasa kita dengar portfolio ini dia lebih menyeluruh kepada keseluruhan universiti. Tetapi yang ni khususnya di bawah Pusat Pengajian Undang-Undang. Jadi inovasi yang nak dibuat nanti pun dia kena ada elemen penyelidikan dan undang-undang. Itu kita kena faham lah. Tak adalah inovasi yang lain, mungkin ada portfolio lain pula. Okey, baik. Saya nak kembali kepada dekan seketika sebab Fakulti Undang-Undang ataupun Pusat Pengajian Undang-Undang, di sini disebut Pusat Pengajian School of Law. Kita sedia maklum ada universiti lain yang sudah lama menawarkan bidang undang-undang. Jadi kadang-kadang bila pelajar nak pilih universiti, mereka dah minat undang-undang ni. Jadi mereka akan mencari ini apa kelebihannya, ini apa kelebihannya. Jadi kini tiba giliran untuk kita nak minta dekan bantu kita. Di UUM ni apa kelainannya dan apa sebenarnya keistimewaan yang ada di SOL tu? Terima kasih Cik Syahrial. Betul lah dengan tema kita tak kenal maka tak cinta, saya selaraskan dengan kata-kata itu. Kita tidak mahu menobatkan bahawa kita adalah terbaik di Malaysia. Tapi saya kira daripada bilangan pelajar yang telah diberikan oleh KPT pada tahun ini di Pusat Pengajian Undang-Undang adalah lebih tinggi daripada beberapa universiti awam yang lain dalam bidang undang-undang. Dan pada masa yang sama, pelajar-pelajar yang diberikan pada kita semuanya 4 flag. Artinya merit di situ dia merefleksikan bahawa Pusat Pengajian Undang-Undang di UUM ini adalah berkualiti dan mendapat orang kata tawaran yang tinggi daripada masyarakat dan juga peringkat kerajaan dan sebagainya. Kalau diperkatakan tentang kelebihan, saya dengan rendah diri ingin berkongsi dengan hadirin bahawa ada beberapa keistimewaan yang melibatkan Pusat Pengajian Undang-Undang, terutama dari segi pensyarah itu sendiri adalah berkelulusan yang sangat tinggi. Bukan sahaja dalam negara tetapi luar negara, yang kebanyakan adalah bergelar Doktor Falsafah lah, pemegang Doktor Falsafah. Dan pada masa yang sama kita mempunyai pengalaman latar belakangnya daripada bidang undang-undang. Ramai yang pernah mengamal sebagai peguam dan juga bidang yang berkaitan dengan undang-undang lah, termasuk juga penasihat undang-undang dan sebagainya. Dan kalau kita bercakap tentang kurikulum, kurikulum kami dibangunkan dan diselaraskan dari semasa ke semasa. Kita ada proses kurikulum review, kita ada proses pemantapan kurikulum dari semasa ke semasa, dan kita sentiasa engage ataupun berhubung dengan pihak yang memberikan kelayakan kepada profession undang-undang, terutama LPQB lah, Lembaga Kelayakan Undang-Undang di Malaysia. Dan dari segi pelajar kita, kalau kita tengok pencapaian tu adalah sangat cemerlang. Kalau di peringkat universiti, di majlis convocation, pelajar Pusat Pengajian Undang-Undang menggondoli banyak anugerah, termasuk daripada peringkat sarjana muda undang-undang dan juga ijazah sarjana falsafah undang-undang dan perniagaan. Kalau BPLB itu sebenarnya model adalah Oxford. Jadi tak ada pusat pengajian lain di Malaysia yang menawarkan seumpama ini, dan ramai daripada pelajar kita, alumni-nya
mendapat permintaan yang sangat tinggi daripada lapangan kerja. Oh. Dan kalau pergi tengok kepada statistik, mereka banyak. Kalau di statistik dikeluarkan oleh kajian tahun lepas, graduan daripada UUM ini dalam bidang undang-undang memenuhi, kalau tidak silap saya, nombor 2 atau nombor 3 dari segi pasaran kerja. Banyak mereka bukan saja dalam sektor kerajaan tetapi sektor swasta. Dan ketika mereka menjadi pelajar pun, dia punya penonjolan tu bukan saja kita lihat daripada pencapaian intelek, tapi daripada kemahiran penghujahan dan juga kemahiran jati diri ataupun kemahiran berfikir yang tinggi. Mereka mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dan banyak memenangi pertandingan lah, seperti muting competition dan sebagainya. Dan kalau saya boleh share juga atau kongsikan, antara kelebihan di Pusat Pengajian Undang-Undang adalah kita mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar dan kita menyediakan kemudahan yang sangat baik termasuk moot court dan sebagainya. Dan kita ada legal firm yang sangat menarik. Dan kita juga mempunyai jurnal undang-undang yang bertaraf Scopus satu-satunya di Malaysia dalam bidang undang-undang. Wah, saya rasa itu menarik sebenarnya apa yang dibincangkan. Sambil-sambil kita bawakan inilah elemen praktikalnya yang dibawakan sebenarnya kan. Tidak hanya semata-mata teori dan wah, dulu-dulu doktor pernah ada cita-cita nak jadi peguam tapi tak kesampaian. Allahu Akbar, suka tengok dia punya elemen yang dibawakan itu. Baik, saya suka bila disebut sebagai graduan ataupun mereka yang dah belajar dekat sini. Alhamdulillah ada peluang kerjaya, diberi permintaan yang besar daripada klien di luar sana. Dan ini akan terarah kepada apa yang kita nak bincangkan selepas ini adalah prospek kerjaya. Sebab orang yang belajar, mereka pasti dalam kepala, lepas ni nak kerja apa? Betul ke boleh kerja lawyer ke apa dan sebagainya kan? Jadi mungkin doktor boleh bantu kita selepas kita berehat seketika. Dah 20 lebih dah minit dah. Jadi kita nak berhenti sekejap dan selepas ini mungkin kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dalam bidang undang-undang ini, terutama dari sudut laluan kerjaya apabila anda tamat di Universiti Utara Malaysia. Jumpa selepas ini. When I'm at University of Utara Malaysia, I fall in love with the environment. I love the coolness, the serenity of, and also the calmness of the environment, because it is a very suitable and also comfortable environment for us to learn about. School of Law have given me an opportunity and also chances to ensure that all the graduates of School of Law is empowered to show their commitment and also their endeavour into the legal area outside of Malaysia. Okay, School of Law have given me a lot of positive things, especially knowledge given to me by the lecturers. I still carry it out until today. Okay, my advice to the graduate student, this is only the beginning of your life, and then please keep humble and down to earth. I feel very grateful to study in here. Why? Because this law school provides a good environment. I also a good lecturer and experienced lecturer. UM is one of the factors which I could say helped me to set up my own firm. Whatever I've learned here helped me a lot during my pupillage and during my practice. UM provides, especially the lecturers, they provides theoretical and practical aspect of studies. Being a law graduate from School of Law, University Utara Malaysia, it helps me how to enhance my self-confidence. For example, previously we have moot courts and we have participated in debates and discussions, which it's greatly enhance and build up your self-confidence and self-esteem. We are proud to be part of UUM School of Law students. UUM is the best.
Hello Sinto, apa khabar semua rakyat Malaysia? Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama kami di YouTube channel UUM Portal. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dan kita masih lagi bersama dengan UUM Today. Dah jadi UUM Portal. UUM Portal pun ada juga, cuma YouTube channelnya adalah UUM Today. Okey, kita nak bersama dengan 3 tetamu bercakap tentang undang-undang. Kedengaran macam berat topiknya, tapi bila disampaikan dengan elemen yang lebih santai, saya rasa kita senang faham dan insya-Allah memudahkan sesiapa sahaja yang nak belajar dalam bidang undang-undang ini membuat pilihan. Saya nak sambung perbincangan tadi bersama Profesor Madya Dr. Umar Azam. Ini Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Tadi kita gantung soalan tentang laluan kerjaya, prospeknya. Dulu-dulu cakap bila COVID berlaku, ada ruang lagi ke sebenarnya kan? Permintaan pasaran terhadap laluan kerjaya dalam bidang undang-undang ni adakah masih lagi banyak? Jadi part tu doktor nak kena bantu pelajar-pelajar yang nak sambung dalam bidang ni. Silakan doktor. Baik, terima kasih Cik Syaril. Orang kadang-kadang buat pandangan, kalau ambil undang-undang ini mungkin peguam lah jadinya. Dalam kepala itulah dia. Ataupun hakim lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok di sini, sebab itu kami untuk para pelajar program LLB ini, kami berikan mereka ilmu-ilmu berkaitan dengan perundangan. Yang mana dengan ilmu-ilmu perundangan ini, mereka laluan kerjaya mereka itu sebenarnya luas. Okey. Dan tidak semestinya mereka akan bertindak sebagai peguam bela ataupun peguam cara ataupun mereka sebagai magistrate, hakim dan sebagainya. Sebenarnya laluan kerjaya untuk lulusan undang-undang ini sangat luas. Baik. Dengan kelayakan yang mereka ada ini, kalau kita lihat di bawah di Jabatan Peguam Negara, mereka ini layak untuk memohon sebagai pegawai pendakwa. Okey. Di sini. Dan juga kalau di Jabatan Kehakiman, mereka boleh bermula mungkin dengan magistrate, kemudian pergi kepada timbalan pendaftaran dan sebagainya, sampailah kepada hakim di peringkat Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan juga di peringkat Mahkamah Persekutuan. Ini kalau kita tengok dalam bidang di bawah Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Kehakiman. Dan di sini juga ramai pelajar yang mereka tidak tahu bahawa kelayakan yang mereka ada itu melayakkan mereka untuk dilantik sebagai penasihat undang-undang negeri misalnya, ataupun mereka boleh sebagai pegawai takbir dan diplomatik, dan juga di peringkat industri mereka boleh memohon sebagai penasihat undang-undang contohnya. Ini yang secara serba sedikit lah. Dan kita tidak tertumpu kepada pelajar ini mereka akan menjadi sebagai peguam, peguam bela ataupun peguam cara semata-mata. Baik. Okay. Dan ramai pelajar-pelajar kami yang selain daripada di bawah Jabatan Peguam Negara dan juga Jabatan Kehakiman, mereka berada di sektor-sektor korporat. Dan di sinilah mereka memainkan peranan mereka, menggunakan ilmu yang mereka ada itu untuk menyumbang dalam pembangunan institusi khususnya kepada bidang undang-undang. Itu bagi pelajar LLB. Manakala pelajar BPLB pula, di sini kita lihat mereka adalah kombinasi filosofi, law dan bisnes. Dan di sinilah memberi ruang kepada mereka, pelajar-pelajar ini untuk menempatkan diri walaupun mereka tidak bukanlah mereka merupakan kepada kita kata sebagai berkelayakan untuk beramal dalam bidang undang-undang, tetapi ilmu undang-undang yang mereka ada itu mereka masih boleh menyumbang kepada institusi. Dan yang paling penting di sini kita lihat kami dalam struktur pengajian kami menempat sebahagiannya pelajar akan menjalani kita namakan dia sebagai Thinkers Project. Okey. Ini semester yang terakhir, yang mana di sinilah pelajar-pelajar dia seolah-olah seperti latihan praktikum lah kepada mereka. Selama 6 bulan mereka akan kami tempatkan di syarikat-syarikat yang mana levelnya seboleh mungkin mereka di-attachkan dengan CEO ataupun kita kata eksekutif, di peringkat eksekutif. Dan di sini memberi ruang kepada mereka mendalami bagaimana struktur organisasi itu sendiri dan memberi ruang kepada mereka apabila mereka menamatkan pengajian, tempat mereka sebenarnya ada luar.
Baik. Mereka lah pemikir Baik. yang akan menyumbang kepada institusi. Dan di sini kalau boleh saya kongsikan bagaimana peluang kerjaya kepada pelajar-pelajar lulusan BPLB kami, antaranya pernah menjadi personal assistant to the chairman untuk Bosted Holding Berhad. Baik. Dan ada yang menjadi management associate kepada CMB, dan ada yang menjadi senior officer untuk Public Bank Trustee Services Berhad, dan lain juga sebagai eksekutif di Citibank Berhad. Ini antara contoh-contoh pelajar kami yang berjaya menempatkan diri dalam sektor industri. Kalau kita lihat mereka berada di peluang kerja yang position yang sangat baik. Ya, saya. Oh, hanya dengan sarjana muda, bukanlah di peringkat master atau PhD. Oh, menarik sebenarnya. Dan ada yang mungkin mereka menyambung pengajian di peringkat master dan juga PhD dan kembali kepada dunia akademik, menyumbang kepada dunia akademik. Itu sesuatu yang sangat baik. Betul. Itu membuka minda lah. Laluan kerjayanya kita tak boleh fokus belajar undang-undang je lawyer, belajar undang-undang je hakim, tapi cabangnya luas sebenarnya. Baik. Dan kami sebagai ahli akademik di sini. Kan, ini pun tidak memilih untuk berada di lapangan pentas mahkamah. Betul. Okey, baik. Kita masuk ke penyelidikan pula boleh? Ini sebab saya tertarik dengan satu perkataan, artificial intelligence. Kalau dalam bab kami media, artificial intelligence sekarang ni antara segmen yang sangat mahu diterokai kerana orang suka tengok kecanggihan dan sebagainya. Tetapi bila saya baca ada satu poin utama yang doktor tulis ni, dalam penyelidikan dan inovasi pun ada elemen machine, artificial intelligence yang diterapkan. Mungkin kita boleh cerita, mungkin menarik perhatian ramai kalau sebut bab tu. Terima kasih Tuan Syaril. Ledakan maklumat ni nak tak nak kita terpaksa berhadapinya. Betul. Jadi termasuklah dari segi legal profession. Jadi dalam konteks Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia ni kita berhasrat menyediakan future lawyer yang adapt dengan sistem e-mahkamah, e-lawyering, e-reviews dan sebagainya. Jadi dalam satu tu kita ada pendekatan yang awal kita sediakan dengan ledakan pintar ni. Baik. Kita adakan MOU dengan stakeholders kita lah. Kita ada MOU dengan pendaftar mahkamah sendiri, dengan industri. Dan lepas itu kita dapat input-input untuk membangunkan curriculum review kita untuk menyediakan future ready punya peguam. Jadi khusus subjek khusus tu kita sudah kena pasti. Subjek seperti ICT law, cyber law, IP. Mungkin elemen-elemen artificial intelligence dan machine learning ini akan diterapkan secara praktikalnya lah. Dan untuk Tuan Syaril, pesarah kita ada yang memang PhD dia khusus dalam ICT law. ICT law. ICT law. Jadi benda ni satu perkembangan yang baik. Nak tak nak besok dalam jangka panjangnya, jadi legal robo itu akan replace. Jadi kita menyediakan graduan-graduan yang adapt dengan changes ni. I see. Legal education technologies kita panggil. Jadi ledakan ini ataupun kecerdasan pintar ini nak tak nak kita kena adapt. Jadi Pusat Pengajian Undang-Undang saya rasa dah banyak berdiskusi tentang hal ini. Kita bangunkan kita cuba bangunkan silibus tu sendiri. Jadi subjek-subjek seperti ICT law, intellectual property law dan sebagainya akan dikemas kini supaya elemen artificial intelligence dan machine learning ini juga diterapkan kepada pelajar undang-undang kita, insyaAllah. Itu satu pendekatan yang barulah dalam saya ingat dunia industri legal education ni. Tadi dengar future lawyer. Future ready lawyer. Future ready lawyer. Saya duduk dalam kepala virtual lawyer. Itu belum logik lagi sebenarnya kan. Oh, kalau ada AI, robotic lawyer. Tak perlukan kita yang belajar ni kat. Itu bahaya pula. So besok orang tekan access. Tekan je. Tu keluar semua maklumat cases, statute dan sebagainya lah. Tapi saya dah baca kesan positifnya adalah dia mungkin boleh mengelakkan situasi yang disebut sebagai bias dalam situasi peguaman dan sebagainya. Ini artificial intelligence akan dapat membantu. Sebagai pembantulah. Tapi kita sebagai yang kontrol sistem tu sendiri. Kita kena kontrol sistem lah.
Menarik artificial intelligence. Kiranya sekarang ni masih lagi di peringkat mana? Di peringkat Kita masih di Discussion lagi lah. perbincangan dari peringkat MOU dan kita cuba embedded dalam curriculum review kita tu elemen-elemen ni. Jadi apabila graduan yang kita lahirkan tu future ready. Lawyer. Sebab dari segi sistem mahkamah ni dah berubah. Betul. Kita cakap e-review, e-lawyering. Jadi pelajar-pelajar kita kena future ready lah. Kan? Termasuklah elemen-elemen artificial intelligence dan machine learning ni, insyaAllah. Menarik artificial intelligence. Wow, dalam peguaman pun dia menggunakan artificial intelligence. Saya nak kembali kepada Dekan. Saya bila sebut tentang universiti ni, dia bersifat dynamic, dia bukan statik. Silibusnya, modulnya. Kadang-kadang setiap 2-3 tahun sekali akan ada pertukaran sebab era berubah, zaman berubah, ada kelompongan yang perlu diisi dengan situasi baru. Jadi kalau dalam bidang guaman ataupun situasi pusat pengajian undang-undang, adakah ia berlaku sebegitu juga ataupun ada setengah modul memang itu adalah trademark ke yang dikekalkan untuk UUM ke macam mana ia berlaku, Doktor? Soalan yang sangat baik, Cik Syariel. Kita lihat perkembangan yang berlaku pada hari ini adalah pantas. Jadi sedaya mungkin kita pun cuba memantaskan dirilah, berusaha untuk memperkasakan bukan sahaja kandungan kurikulum tu yang dibuat semakan, tetapi setiap proses tu dia ada prosedur dan kita fahamkan dan juga kita buatkan supaya pensyarah dan juga staf yang memangkin pusat pengajian undang-undang ni memahami aspirasi perkembangan semasa tersebut dengan cara melibatkan diri dalam semakan kurikulum dan juga proses-proses lain. Dan pada masa yang sama kita kira input daripada pihak industri dan juga pengamal sebenar iaitu dalam dunia praktikal adalah sangat bernilai supaya kita tidak ketinggalan dan nanti produk keluaran kita akan terus bersedia. Bukan kata nanti bila dah keluar bergraduat dia baru akan lihat dunia sebenar. Tetapi atas kesedaran itu, jadi proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam suasana yang kondusif itu kita telah libatkan part-timers ataupun pensyarah luar daripada industri. Daripada lawyers, daripada pengamal undang-undang dan sebagainya. Dalam bukan saja sebagai pensyarah sambilan tetapi juga kita ada syarahan-syarahan tertentu yang mesti melibatkan pengamal industri. Pada masa yang sama, kita lihat penglibatan daripada dunia industri itu adalah sangat signifikan. Jadi kita telah melantik profesor perunding, ya, digelar sebagai profesor perunding. Misalnya kita juga ada profesor adjunct yang terdiri pada industri. Kalau tahun ini kami telah mengusahakan pelantikan Datuk Muhammad Azli, Muhammad Azmi, Muhammad Ali dari rakan kongsi kanan daripada firma guaman terkenal di Malaysia yang besar iaitu Azmi and Associate. Yang kalau para graduan undang-undang ni kalau dengar nama Azmi and Associate ni ini nama yang popular, sangat gerah lah dan mendapat tempat yang sangat tinggi. Dan beliau telah berkomitmen untuk memberikan banyak input dan juga bantuan kepada Pusat Pengajian Undang-Undang dan juga untuk melatih para pelajar. Pada masa yang sama sekarang kita sedang mengusahakan proses untuk pelantikan Profesor adjunct yang kedua iaitu Yang Arif Dr. Johan Lee, Muhammad Johan Lee iaitu Pesuruhjaya Kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Yang paling saya bersyukur adalah kita dapat kebenaran khas daripada Ketua Hakim Negara untuk pelantikan beliau sahaja untuk Pusat Pengajian Undang-Undang di Malaysia. Wah, ini satu pencapaian yang sangat strategi yang baiklah sebenarnya dibuat oleh SOL untuk kelestarian pada masa-masa yang berikutnya nanti. Baik, dan mungkin di laluan-laluan yang terakhir ni banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan yang kita boleh bincangkan tentang undang-undang. Saya rasa mereka pun banyak nota yang nak dikongsikan tapi masa kita sangat terhad. Cuma Dr. Azam, kalau kita boleh bantu bab laluan kerjaya ke depan kita dah bagi tahu. Tapi kita nak bagi gambaran ni adik-adik kita yang lepas SPM contohnya berminat tadi nak masuk UUM tapi mereka perlu ada diploma dan sebagainya. Apa cadangan, laluan, permulaan, base learning yang mereka kena buat? Sebab katanya for flat baru diberi ke sini kan. Jadi mereka kena sedia awal ni untuk masuk ke pasaran-pasaran yang dah dinyatakan tadi. Dr. Azam kena bantu mereka ni. Baik, terima kasih Cik Syarif. Bermakna di sini kita merujuk kepada kelayakan yang betul untuk mereka masuk di sini. Jadi sebagaimana yang saya Dekan maklumkan tadi, bidang
pengajar undang-undang ini very kompetitif. Betul. Dan pada satu ketika kami menerima pelajar yang lulusannya CGPA-nya 4 flat. Seramai kurang lebih dalam 27 orang. Semua 4 flat? Yes. Ya Allah. Ya. Itu jadinya saingannya adalah sangat kompetitif di sini. Cuma di sini persediaan kepada pelajar. Saya percaya ramai yang berminat untuk memasuki program undang-undang di sini. Dan khususnya pelajar-pelajar yang berada di zon utara kerana kami satu-satunya yang ada program undang-undang di sini. Jadi di sini pelajar-pelajar laluannya mungkin selepas daripada SPM mereka perlu berada di peringkat matrikulasi dan matrikulasi di sini mungkin di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu matrikulasi undang-undang. Yang keduanya mungkin melalui STPM. Bagi pelajar yang mungkin tidak berpeluang untuk memasuki tak terpilih untuk matrikulasi, mereka boleh di peringkat STPM dan di sini juga mereka perlulah untuk mendapat pencapaian yang terbaiklah di sini. Boleh saya katakan kalau CGPA-nya adalah 3.0 tetapi para pelajar perlu mengingat dan mereka perlu ingat bahawa pemohon-pemohon itu macam saya katakan tadi ramai yang 4 flat dan di sinilah very kompetitif. Kadang-kadang kami mungkin 3.9 ataupun 3.8 itu yang pelajar yang paling rendah. Bermakna mereka perlu untuk mendapat keputusan yang terbaik di peringkat sama ada matrikulasi ataupun di peringkat STPM. Dan juga ada satu lagi iaitu CJ Tinggi Agama Malaysia juga. Mereka layak untuk memohon di sini. Stamp pun boleh. Ya, itu kalau kita kata di peringkat matrikulasi dan juga STPM dan juga stamp. Dan kami juga membuka ruang kepada pelajar-pelajar yang mempunyai kelulusan diploma. Okey, ya betul. Juga di sini mereka juga boleh memohon. Ada spesifik diploma apa-apa? Kita mempunyai pensetaraan. Saya bagi contoh, mungkin diploma pengurusan awam, kami boleh terima masuk di sini. Dan ada 2-3 program lagi yang kami perlu membuat pertimbangan. Layak untuk masuk. Kerana di sini kita melihat ada komponen subjek-subjek yang tertentu, misalnya bahasa Inggeris dan juga sejarah yang merupakan komponen penting kepada undang-undang. Sebab undang-undang kita nak kena banyak membaca. Jadi di sini kami memerlukan pelajar-pelajar yang betul-betul berkelayakan. Dan di sinilah saya suka menasihatkan kepada adik-adik yang berminat untuk join this program. Cuba buat yang terbaik. Dan melayakkan mereka sama ada di peringkat matrikulasi undang-undang ataupun mana-mana STPM dan sebagainya ataupun stamp. Cuba yang terbaik untuk melayakkan mereka. Kami pertimbangkan masuk kepada program ini. Kita nak melahirkan lebih ramai pakar-pakar di dalam undang-undang. Mereka kan tuan-tuan perempuan kalau boleh nak seramai mungkin, tetapi apakan daya ada kerusi yang terhad. Jadi di parlimen pun dua kursi je pun. Ramai nak jadi parlimen tapi dua-dua saja. Sama jugalah di sini pun mereka ada kerusi yang terhad. Jadi nak jadi ataupun nak dapat peluang itu kena buktikan kita mengikuti ataupun layak selayak-layaknya lah. Baik. Dan yang terakhir, Doktor, dari sudut penyelidikan dan inovasi, mungkin apa antara, mungkin saya boleh sebut satu imej yang baik sebenarnya kalau pelajar-pelajar join masuk dalam bidang sarjana, PhD ke di sini, sebenarnya ini platform penyelidikan dan inovasi yang ditawarkan oleh UUM. Mungkin jom kita bagi. Jadi kita cakap kata berkaitan dengan pendidikan dan inovasi. Baik. Jadi pendidikan ni berlaku di peringkat ijazah sarjana dan juga postgraduate studies lah. Kalau di peringkat sarjana muda ni, pelajar-pelajar kita panggil segera kita panggil sulam. Sulam. Di mana pelajar-pelajar articulate dia punya kefahaman ilmu dalam bilik darjah itu, dalam kuliah bilik-bilik kuliah itu akan disampaikan kepada masyarakat. Dari situ kita akan ukur sejauh mana ilmu yang transfer of knowledge itu berlaku kepada masyarakat. Saya ambil contoh macam tadi ilmu faraid tadi kan. Dia belajar faraid, macam mana dia transfer. Itu kita berlaku dari segi sulam lah. Dari segi peringkat pelajar-pelajar peringkat sarjana ataupun master, PhD dan sebagainya, dia berlaku sebagai modal pembangunan modal insan itu sendiri. Jadi
dari segi hasil-hasil kajian tu akan berlakulah copyright, patent dan mahupun kertas polisi. Ada pensyarah kita, pensyarah undang-undang telah menghasilkan kertas polisi berkaitan dengan e-wallet. Itu inovasi tu, e-wallet, dan dia diterima pakai oleh JAKIM dan diadopt di seluruh di jabatan-jabatan mufti. Jadi kertas polisi ini membantu. Jadi kajian di peringkat bidang undang-undang ini salah satunya menghasilkan model-model kerangka-kerangka perundangan ataupun menghasilkan kertas-kertas polisi itu sendiri. Baik. Jadi apa yang mustahak ialah pembangunan modal insan yang kritis yang dapat dapat membantu pembangunan negara itu sendirilah. Melalui penyelidikan inovasi tadi. Alhamdulillah Fakulti Undang-Undang dan UUM secara khususnya telah banyak membantulah melahirkan dalam aspek ni, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak doktor, dan mungkin 30 saat mereka dah kata masa tamat, tapi saya nak bagi ruang terakhir untuk dekan dalam masa 30 saat kalau ada sesuatu yang nak dikongsikan untuk SOL ni. Silakan. Terima kasih Cik Syahril. Mungkin kata-kata terakhir dalam untuk hari ini, kenali dan cintai Pusat Pengajian Undang-Undang. Sebenarnya bukan saja di peringkat sarjana muda, tetapi di peringkat sarjana dan juga Dr. Falsafah, kita memberikan perkhidmatan, penawaran program-program yang insya-Allah bernilai kepada masyarakat dan juga industri. Dan kalau saya sentuh sedikit tentang Pasca Siswazah, sebenarnya untuk beberapa program peringkat sarjana tidak memerlukan kelayakan di peringkat sarjana muda dalam bidang undang-undang. Tetapi contohnya dalam khas mod penyidikan sarjana undang-undang itu mesti mempunyai kriteria kelayakan undang-undang. Jadi marilah masuk Pusat Pengajian Undang-Undang di UUM. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Yusra Miza Mat Isa Elias Yusof, Dekan SOL, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Hussein, Timbalan Dekan Dewan Pelajar dan Alumni, dan di sebelah saya Profesor Madya Dr. Muhammad Zakhiri Makno, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. 40 minit sekejap biasa. Tapi ilmunya banyak sebenarnya, dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan detail, saya rasa akan ada pergi ke laman sesawang SOL tadi, Pusat Pengajian Undang-Undang, dan di situ mungkin ada FAQ-nya ataupun ada ruang-ruang untuk you all tanyalah soalan-soalan yang nak diajukan. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya sudi bersama kami pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua yang menonton kami di UUM Today dengan program kita adalah Hello Sintok. Saya nak akhiri dengan satu perkataan istimewa yang pernah diungkapkan oleh Jalaluddin Rumi. Katanya, raise your words, not your voice. It's rain that grows flowers, not thunder. Dalam kita mendaulatkan undang-undang ini, kita tidak boleh hebat dengan suara kuat semata-mata, tetapi ilmu yang kita sampaikan dan knowledge tentang undang-undang itu juga membantu kita untuk dalam sesuatu kes, menang satu kes lah, tapi dalam sesuatu part kita boleh menegakkan kebenaran. Itu adalah elemen yang sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan, moga ada barakah dan hikmah apa yang kita bincangkan selama 40 minit ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang dalam Hello Sintok. Jumpa lagi, bye!